Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam Taman Mawar Setangkai, melunas impian menjadi penyampai. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 7 April 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau mempunyai bukti dan sedia menjawab semua tuduhannya mengenai dakwaan salah laku Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa menerajui pentadbiran negara selama 22 tahun lalu. Berucap pada sesi dialog bersama Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM di UiTM Shah Alam Selangor hari ini, jelas Anwar beliau juga tidak berniat untuk bergaduh dengan bekas Perdana Menteri itu. Bagaimanapun, beliau akan tetap mempertahankan kenyataannya sebelum ini yang mendedahkan tentang kekayaan dimiliki Dr. Mahathir dan keluarganya. Terdahulu, Dr. Mahathir bersetuju memberi masa lanjutan kepada Anwar untuk menjawab notis tuntutannya yang menuntut Presiden PKR itu menarik balik kenyataan didakwa memfitnahnya pada Kongres Nasional Khas PKR 2023. Dr. Mahathir sebelum ini mengemukakan notis tuntutan kepada Anwar pada 27 Mac lalu menerusi Tuan Rafiq melalui serahan tangan ke Pejabat Perdana Menteri memberi tempoh 7 hari kepada Anwar supaya menarik balik kenyataan berkenaan dibuat pada 18 Mac lalu. Kerajaan akan memperluaskan bantuan e-wallet 2023 kepada semua mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bantuan ini diharap dapat dimanfaatkan golongan tersebut. Terdahulu, isu tersebut dibangkitkan Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Melaka selepas mendapati bajet 2023 yang dibentangkan Anwar sebelum ini dengan kategori penerima bantuan e-wallet berjumlah RM200 kepada mereka berusia 18 hingga 20 tahun. Ini menyebabkan sebahagian umum mahasiswa tidak mendapat manfaat selain tidak boleh memohon bagi kategori bujang. Dakwaan raya awal yang kecoh dalam kalangan umat Islam di Malaysia ketika ini bakal dirujuk kepada Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Hal ini dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Beliau tidak lanjut tentang bilakah mesyuarat bersama jawatankuasa itu akan diadakan, namun berkata akan membincangkan isu tersebut di peringkat jawatankuasa berkenaan bagi mengelakkan raya awal pada tahun lalu tidak berlaku lagi. Ditanya berkenaan persediaan yang perlu dilakukan umat Islam bagi berdepan sebarang kemungkinan, beliau menasihatkan agar umat Islam di negara ini bersabar untuk sebarang kemungkinan mendatang. Sebelum ini, Pusat Astronomi Antarabangsa yang berpengkalan di Emirat Arab Bersatu UAE menjangkakan akhir Ramadan pada tahun ini jatuh pada hari Khamis yang bersamaan dengan 20 April 2023. Kementerian Pendidikan digesa untuk menetapkan jumlah guru yang diperlukan dalam sistem pendidikan negara bagi mengelakkan pengambilan secara tergesa-gesa termasuk guru yang bukan daripada disiplin pendidikan. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Fauzi Singgon berkata, Kementerian Pendidikan perlu membuat unjuran secara konsisten mengenai keperluan guru yang mahu diambil bagi mengelakkan lantikan secara tergesa-gesa selain tidak memenuhi profesional perguruan. Malah pihaknya sudah berkali-kali mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan membuat unjuran pengambilan guru bagi tempoh tertentu, namun kementerian memaklumkan tiada data berhubung keperluan tersebut. Tambah Fauzi lagi, unjuran keperluan guru penting bagi memastikan setiap pihak khususnya institusi pengajian tinggi IPT bersedia untuk melahirkan graduan pendidikan mencukupi untuk menampung jumlah pendidik ekoran penambahan murid dan sekolah setiap tahun. Tindakan mengambil guru secara tergesa-gesa pernah berlaku pada 2021 dengan pengambilan seramai 18,702 pegawai pendidikan grade DG41 secara one-off. Tidak terhenti di situ, perkara sama terus berulang pada awal bulan ini apabila Kementerian Pendidikan mengumumkan untuk melakukan pengambilan khas seramai 19,431 guru bagi menampung kekurangan tenaga pengajar. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1.
Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Pasangan yang telah melakukan perbuatan jelik di dalam sebuah kenderaan baru-baru ini direman selama 2 hari atas perbuatan tersebut. Perintah reman yang bermula hari ini sehingga esok itu dikeluarkan Magistret Nur Fazlin Hamdan. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata video tular itu dikesan berlaku pada pukul 3.3 petang 29 Mac lalu. Bertindak atas maklumat, kedua-dua suspek yang berusia 22 dan 17 tahun itu ditahan secara berasingan masing-masing di Taman Johor Jaya dan Taman Kota Masai antara pukul 4.15 petang hingga 5.15 petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 377 di Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh 2 tahun. Mahkamah Session Sivil Kuala Lumpur hari ini memerintahkan pelakon Amelia Henderson membayar ganti rugi lebih RM200,000 terhadap syarikat produksi A. Aida Productions Sdn Bhd berhubung isu pelanggaran kontrak sebuah drama tahun lalu. Hakim Zulkarnain Hassan memerintahkan demikian selepas membenarkan tuntutan saman yang dikemukakan syarikat produksi itu selaku plaintiff terhadap saman yang dikemukakan kepada Amelia selaku defendant. Dalam penghakimannya, beliau berkata mahkamah mendapati Amelia telah diikat dengan kontrak yang ditandatangani dalam drama Sekali Lagi Cinta Kembali, malah Amelia sendiri bersetuju membintangi drama berkenaan dan memegang watak sebagai heroin. Justru mahkamah memerintahkan Amelia membayar ganti rugi am selain faedah 5% kepada plaintiff yang berjumlah lebih RM200,000. Sepanjang pembicaraan yang bermula 1 November tahun lalu, seramai 3 saksi daripada plaintiff termasuk A. Aida 53 tahun dan 3 saksi defendant termasuk Amelia hadir memberi keterangan. Salah seorang saksi memberitahu A. Aida Productions Sdn Bhd terpaksa menanggung kerugian akibat pelanggaran perjanjian yang dilakukan Amelia. Objektif saya, objektif saya sama dia sebab saya nak perkara ni jadi pengajaran kepada artis-artis lain di luar sana supaya menghormati kontrak. Okey? Don't play. Maknanya kontrak ni undang-undang pun dah memang iktiraf kan, benda yang sah. Jadi be careful lah kan. Berita dunia. Tentera Israel hari ini melancarkan serangan udara di Lubnan selepas beberapa pihak mereka menyerang terowong di Gaza. Tentera Israel dalam capan di Twitter rasmi milik mereka berkata bahawa pasukannya kini melakukan serangan di Lubnan. Mengulas serangan udara Israel itu, Hazim Kasim, jurucakap Hamas berkata Israel memikul tanggungjawab penuh terhadap serangan dan pencerobohannya di Baitul Maqdis dan Gaza. Kumpulan itu melancarkan roket dari semenanjung Gaza menyasarkan Israel selepas serangan terbaru serta tentera Israel juga mengeluarkan amaran di Twitter mengatakan siren berbunyi di selatan Israel. Perkembangan terbaru berlaku selepas tentera Israel menyerbu Dewan Solat Al-Qibli di Kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur yang diduduki dan secara paksa mengusir jemaah Palestin 2 malam berturut-turut. Sebuah klip video tular di media sosial Indonesia memaparkan senario beberapa penduduk kampung menendang hantu pocong yang berdiri di tepi jalan di Demak, Jawa Tengah. Menerusi video yang dibuat naik itu, seorang remaja berpura-pura menjadi hantu pocong dengan berdiri di tepi jalan untuk menakutkan orang ramai. Beberapa lelaki kemudian menghampiri remaja itu dan memukulnya sehingga terjatuh. Dia kemudian diangkut ke truk pikap untuk dibawa ke balai polis. Ketua Polis Demak Budi Andi Budowo mengesahkan penangkapan 2 remaja lelaki berkenaan dan motif 2 remaja itu berpura-pura menjadi hantu pocong adalah kerana hanya ingin bergurau. Polis merampas kostum hantu pocong terbabit dan sebagai jaminan mereka diminta membuat kenyataan supaya tidak menimbulkan keresahan kepada penduduk pada masa akan datang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Kita kembali lagi. Produk kicap manis pedas keluaran syarikat Masuri Food Sdn Bhd terus menjadi pilihan dan rebutan segenap lapisan pengguna. Melihat kepada sambutan itu, Masuri Food dengan kerjasama Media Mulia Sdn Bhd mendekati masyarakat di Bazar TTDI untuk berkongsi 200 botol kicap manis pedas melalui program Bazar Attack. Produk Masuri, kita tahu kebelakangan ni dia agak viral dan mungkin boleh kita memberi untuk pengguna, orang ramai mencuba. Sebenarnya kita mensasarkan kepada semua. Cuma kita mahu membina pengenalan kita punya produk ini lebih kepada generasi muda. Kerana kita ada kicap pedas yang menjadi kesukaan ramai. Bahkan kita dapat juga maklumat bahawa di rumah ada 2 kicap, yang mana kicap yang disukai oleh parent mereka dan kicap Masuri adalah untuk anak mereka. Produk Masuri buatan Malaysia sejak 1990 itu bukan saja menguasai pasaran domestik, malah telah melebarkan sayap ke pasaran Brunei, Indonesia dan Singapura. Alhamdulillah kita dah berjaya melebarkan sayap kami tapi kepada market-market yang dekat dengan kami. So buat masa ni kita supply kepada Brunei, kita dah tembus Singapura dan juga Indonesia. Tapi Indonesia ni kita kena tukar formula sikit. InsyaAllah kita akan cuba ke Middle East, ke Arab ataupun ke Europe. Pinjaman wang dengan menggunakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebagai cagaran hanya akan meningkatkan nisbah hutang isi rumah di negara ini. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Dr. Firdausi Sufian berkata, sekiranya pinjaman melalui cagaran KWSP ini dilakukan, maka bebanan hutang rakyat akan bertambah. Jelasnya timbul persoalan adakah peminjam mampu membayar semula pinjaman yang dibuat melalui kaedah cagaran KWSP tersebut dan apa yang akan berlaku sekiranya mereka gagal membayar semula pinjaman. Katanya biarpun kadar faedah yang dikenakan lebih rendah iaitu 4 hingga 5%, namun situasi sekarang bukan tentang isu faedah, malah kadar itu masih dikira tinggi bagi sebuah institusi kewangan konvensional. Ujarnya biarpun KWSP adalah simpanan wang rakyat, namun simpanan itu seharusnya digunakan untuk mereka menjalani kehidupan selepas bersara kelak. Laporan KWSP bahawa 51% daripada 6.7 juta ahli yang berumur 55 tahun ke bawah mempunyai baki simpanan kurang RM10,000 selepas pengeluaran dilakukan sebelum ini adalah sesuatu yang membimbangkan. Pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim TMJ menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau pemilik kelab bola sepak lain untuk memeriksa serta melakukan audit kewangan termasuk sumber pendapatan dan perbelanjaan skuad Harimau Selatan itu. TMJ berkata demikian setelah ada dakwaan oleh salah seorang pengguna laman media sosial di Twitter yang mendakwa ada kontraktor yang membayar gaji pemain JDT. Tuduhan ini mendapat respon dari TMJ dan beliau menjemput mana-mana pihak agar melakukan audit ke atas kewangan pasukannya. Individu tersebut melontarkan dakwaan tersebut selepas TMJ memberi komen mengenai kelebihan pasukan Selangor yang mengharungi 4 perlawanan pada bulan Ramadan di halaman sendiri berturut-turut. Sementara itu, TMJ dalam satu video temu bual di Facebook rasmi kelab Johor Sultan Tigers menegaskan kelab berkenaan bukan penjara bagi mana-mana pemain serta tidak menghalang sekiranya ada pemain JDT yang mahu beraksi di luar negara. Perak FC menzahirkan rasa kecewa dengan cara ketua jurulatih pasukan itu, Datuk Lim Tiong Kim, menyantuni petugas media selepas tamat aksi Liga Super antara Perak dan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Perak Ipoh pada Selasa lalu. Pengerusi Perak FC, Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Zabidi berkata, mereka mengambil iktibar daripada insiden tersebut yang telah mengundang pelbagai reaksi di media sosial. Dalam masa sama, Abdul Aziz memohon maaf kepada petugas media termasuk Persatuan Penulis Sukan Malaysia, SAM, berhubung kejadian itu. Beliau menegaskan satu siasatan dalaman sedang dilakukan mengikut dasar serta polisi kelab dan jika perlu, tindakan tata tertib akan diambil dalam masa terdekat. Terdahulu, pasukan penulis-penulis sukan Malaysia SAM menzahirkan kekecewaan terhadap sikap Tiong Kim yang kurang sopan ketika menjawab 2 soalan mudah dilontarkan penolong penerbit stesen televisyen swasta kepadanya sejurus perlawanan tamat dalam aksi Liga Super antara Perak dan JDT.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 8 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.